Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Badrul Syam dan nombor matrik saya ialah D2018 208 5560. Okey, baik. Untuk video hari ini, saya akan tunjukkan dan juga saya akan kenalkan kepada anda semua tentang apa itu Scratch dan juga cara-cara penggunaannya. Jom. Bahagian 1. Pengenalan Scratch. Okey, apa itu Scratch? Scratch ni adalah satu aplikasi ataupun toolkit yang boleh kita programkan untuk mudahkan kita untuk mencipta permainan video, aplikasi, animasi dan juga seni interaktif. Baik, aplikasi Scratch ini menggunakan pendekatan seperti Lego tetapi mempunyai program asas yang mudah untuk kita fahami dan membolehkan kita untuk mencipta sesuatu mengikut kreativiti kita sendiri. Matlamat utama Scratch ni adalah untuk bantu seseorang dan memudahkan seseorang untuk mampu menggunakan media digital dan juga menggalakkan seseorang tu untuk tunjulkan kreativiti mereka untuk mencipta sesuatu program dengan cara yang mudah untuk difahami. Bahagian 2. Dua cara menggunakan Scratch. Terdapat dua cara untuk kita gunakan Scratch. Yang pertama melalui browser dan yang kedua ialah kita boleh download sendiri aplikasi Scratch itu dalam laptop kita. Okey, jadi sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana untuk kita gunakan Scratch melalui browser. Untuk gunakan Scratch melalui browser ni, kita boleh gunakan sama ada tak kisahlah melalui Google Chrome ke, Firefox ataupun yang lain-lain yang anda gunakan. Jadi anda boleh layari https scratch.mit.edu. Okey, jadi inilah dia Scratch melalui browser. Sebelum anda boleh gunakan Scratch ni, anda perlu join Scratch terlebih dahulu. Maksudnya anda perlu daftar dululah. Untuk daftar ni jangan risau, dia percuma sahaja. Okey, setelah mendaftar dan anda boleh terus menggunakan Scratch melalui browser inilah. Jadi ini adalah Scratch melalui browser. Okey, cara yang kedua pula anda boleh gunakan Scratch menggunakan aplikasi dia sendiri. Untuk download Scratch app ni, anda boleh download melalui https scratch.mit.edu/download. Jadi ini dia tempat untuk kita download Scratch ini. Sebelum anda download, anda boleh pilih dulu dekat sini choose your OS. Jadi anda boleh pilih lah untuk download melalui Windows ataupun Mac OS dan yang lain-lain. Okey, setelah selesai download, anda boleh install. Jadi inilah dia Scratch yang telah kita download tadi. Okey, sebenarnya fungsi dan juga paparan skrin dekat Scratch ini sama ada melalui browser ataupun desktop app ni adalah sama. Jadi setelah anda membuka Scratch, ini adalah paparan skrin default bagi Scratch anda. Bahagian 3. Fungsi dan kegunaan Scratch. Okey, sekarang ni jom kita kenali dulu fungsi Scratch dan juga elemen yang ada dekat dalam Scratch tu. Okey, elemen yang pertama ialah sprite. Sprite adalah sebuah gambar ataupun grafik yang boleh diprogramkan untuk bergerak dan juga dianimasikan untuk ikut kehendak programmer, maksudnya ikut kehendak kita sendirilah. Dengan kata lain, sprite ni sebenarnya adalah satu watak yang boleh kita gunakan dalam program yang akan kita cipta. Jadi ini adalah sprite. Seterusnya, sprite ni macam mana kita nak pilih sprite ni? Kita boleh pilih dekat library yang sedia ada. Contohnya dekat sini, choose a sprite. Dan dalam library ni ada banyak sprite yang boleh anda pilih. Ataupun anda boleh upload gambar ataupun watak sendiri untuk dijadikan sprite. Okey, seterusnya kita tengok pula pada backdrop. Lepas kita pilih sprite ni, kita boleh juga memilih background kesukaan kita. Contohnya dekat sini, kita boleh pergi dekat bawah ni. Dia tulis kat sini choose a backdrop. Dan kita pergi dekat library ni. Jadi dekat library ni pun sama juga macam sprite tadi. Ada banyak backdrop yang boleh kita pilih sebenarnya.
Kita boleh tengok kat sini. Contohnya saya akan pilih yang ni. Okey. Nampak tak dekat sini dia keluar. So maksudnya itu adalah backdrop yang akan kita gunakan dekat dalam program kita nanti. Jadi ada banyaklah dekat sini. Untuk backdrop ni sama juga seperti sprite tadi. Anda boleh pilih backdrop yang ada dekat dalam library, ataupun anda boleh upload sendiri backdrop yang anda ingin gunakan di dalam program yang anda akan cipta nanti. Setelah kita pilih sprite dan juga backdrop, sekarang ni kita boleh cipta program kita sendiri mengikut kreativiti sendiri. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita cipta program melalui Scratch ni? Baik, dalam Scratch ada beberapa perkara penting yang perlu kita fahami. Antaranya ialah script tab, code, costume dan juga sound. Okey, kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu script tab. Script tab ni adalah tempat yang kita akan gunakan nanti untuk kita susun skrip dan juga kita membina program kita menggunakan blok-blok program. Maksudnya nanti kita akan susunlah kita punya program, apa yang akan berjalan dekat dalam program kita nanti dekat sini. Seterusnya kita pergi pula pada kod. Kod ni apa? Kod ni ialah blok-blok program yang boleh digunakan untuk membina program kita sendiri. Dalam kod ni ada 9 jenis kod program yang berbeza ikut kategori fungsi yang tersendiri. Jadi kod-kod ni lah yang dikatakan tadi menggunakan pendekatan Lego. Seterusnya kita pergi pula pada kostum. Okey, sebenarnya setiap sprite yang ada dekat dalam library Scratch ni ada kostum yang berbeza. Okey, kostum ni sebenarnya adalah grafik visual yang berbeza daripada sprite yang kita pilih tadi. Maksudnya ia adalah watak sama tapi ada sedikit perbezaan dari segi posisi ataupun visual bagi sprite tersebut. Kita tunjuk contoh kat sini. Untuk pilih kostum sprite ni, mula-mula kita akan pilih sprite lah macam biasa. Bila kita dah pilih sprite, kita boleh pergi kepada bahagian kostum ni dan kita boleh pilih sendiri kostum yang akan kita gunakan dekat program kita yang ada dekat sprite tersebut. Contohnya macam kucing ni lah. Kat sini dia ada dua kostum, satu yang macam ni, satu lagi yang macam ni. Kita boleh guna ikut kesesuaian kita punya program nanti. Okey, seterusnya kat sini kita boleh tengok pula pada bahagian sound. Okey, pada bahagian sound ni pula kita boleh pilih lagu latar ataupun bunyi-bunyi yang ingin kita gunakan dekat dalam program kita nanti. Jadi untuk bunyi pun sama, kita boleh pilih juga dekat library yang ada. Contohnya saya buka dekat sini, choose a sound. Jadi dekat sini ada banyak lah dia punya sound effect dan sebagainya. Dan untuk sound ni juga kita boleh juga download sound kita sendiri. Contohnya kalau kita nak pakai backdrop lagu apa-apa ke, kita boleh download dan kita boleh masukkan dekat dalam Scratch dan kita gunakan dalam program kita nanti. Okey. Bahagian 4, tutorial Catch Game. Jadi sekarang saya akan tunjukkan satu tutorial untuk kita menciptakan satu permainan video. Permainan video ni mudah je, game yang simple sahaja. Nama dia ialah Catch Game. Jadi Catch Game ni adalah satu permainan di mana akan ada banyak objek daripada atas, dia akan jatuh ke bawah lah. Dan pemain akan menyambut objek-objek tersebut menggunakan karakter yang akan kita bubuh nanti. Jadi game dia macam ni lah, saya akan tunjuk contoh dekat sini. Ni dia cara nak main dia. Okey, untuk kita cipta game Catch Game ni ada beberapa langkah. Yang pertama, kita perlu gerakkan karakter. Yang kedua, kita letakkan objek dekat atas. Yang ketiga, kita jatuhkan objek yang dekat atas ni. Yang keempat, kita buat karakter kita ni menangkap objek. Dan yang kelima, kita akan kira markah. Jadi kita akan tengok satu persatu lah step-step ataupun langkah-langkah untuk mencipta game ini. Okey, langkah pertama adalah untuk menggerakkan karakter. Jadi dekat sini untuk kita ciptakan game ni, of course, dan sudah tentu kita perlu pilih sprite ataupun karakter kita yang akan menangkap objek. Jadi dekat sini kita akan buka dekat choose a sprite dan saya akan pilih karakter lah. Dekat sini saya akan pilih untuk menggunakan sprite crab ni. Maksudnya crab ni nantilah yang akan jadikan karakter untuk kita gunakan untuk menangkap objek yang akan jatuh daripada atas.
Okey, untuk lebih menarik permainan kita ni, kita boleh pilih backdrop yang ingin kita gunakan. Jadi dekat sini saya akan pilih choose a backdrop. Saya akan pilih backdrop yang ini. Okey, tada. Macam ni lah dia. Baik, seperti yang telah diterangkan tadi, asas pergerakan dalam Scratch ni berpaksikan pada paksi X dan juga paksi Y. Okey, untuk kita gerakkan karakter ni, kita boleh gunakan dekat sini. Yang pertama, kita bubuh blok ni. Kemudian kita akan masukkan blok if then. If then ni macam yang telah diterangkan tadilah, sekiranya sesuatu berlaku, maka dan kita akan gabungkan dengan blok change by X. Change by X ni maksudnya ialah seperti yang tadilah. Change by X ni ketam ni dia akan bergerak dari kiri ke kanan, pergerakan secara melintang lah. Jadi kita akan masukkan juga dekat sini, dekat blok sensing, iaitu key press. Maksudnya dekat sini, bila kita susun macam ni, dia akan jadi if right arrow press then change by X. Maksudnya kalau kita tekan button kanan, maka ketam ni akan bergerak ke kanan. Okey, untuk bergerak ke kiri pun kita akan buat perkara yang sama, tapi kita kena ubah sikit je dekat sini, iaitu negative 10. Kenapa negatif? Sebab bila dia ke kanan dia akan jadi positif, bila ke kiri dia akan jadi negatif. Kalau dalam paksi Y pula, paksi Y ni ialah bila dia dekat atas dia positif, bila ke bawah dia negatif. Dia macam tu je. Okey, ni kita boleh tengok contohlah dekat sini. Blok yang telah disusun ni, maksud dia ialah kalau kita tekan button kanan, karakter ni dia akan bergerak ke kanan, dan kalau kita akan tekan button kiri, karakter ni dia akan gerak ke kiri. Okey, kat sini kenapa saya bubuh block forever ni? Sebab fungsi dia adalah setiap kali kita tekan button kanan, dia akan pergi ke kanan lah. Kalau kita akan tekan button ke kiri, dia akan pergi ke kiri. Sebab kalau kita tak bubuh button forever ni, sistem dalam program ni dia akan anggap, contoh kalau kita tekan button tu sekali, ketam tu akan gerak sekali je, macam tu. Jadi untuk mudahkan keadaan, kita akan bubuh forever ni lah. Maksudnya kita setiap kali kita tekan, dia akan bergerak. Okey, langkah yang kedua ialah kita letakkan objek dekat atas. Okey, untuk itu kita kena pilih dululah objek yang ingin kita gunakan. Jadi kita akan pergi dekat sini juga, kita pergi dekat sprite dan kita akan pilih lah. Macam kat sini saya akan pilih sprite, saya akan pilih objek diamond dan kita akan letak dekat bahagian atas. Jadi untuk permainan ni sebenarnya kita nakkan objek ni dia ada dekat bahagian atas ni secara rawak lah. Maksudnya randomly dia ada dekat atas ni. Okey, macam mana kita nak buat dia dekat atas? First kita letakkan diamond ni dekat atas dan kita akan pilih macam tadi, when green flag click. Lepas tu kita akan masukkan juga go to random position dan set Y to 182. Okey, kenapa saya buat macam ni? Sebab bila kita pilih go to random position ni, maksudnya dia akan pergi secara random lah. Dan set Y to 182 ni sebab untuk kita pastikan diamond ni akan sentiasa ada dekat atas. Macam saya cakap tadilah, kalau dia positif dia akan ada dekat atas, kalau dia negatif dia akan ada kat bawah. Jadi kat sini contohlah, kalau kita tekan bendera hijau ni, nampak kat sini dia akan pergi dekat random place, tapi dia still lagi dekat bahagian atas. Okey, itu adalah langkah kedua untuk kita letakkan objek dekat atas. Kita pergi pula pada langkah ketiga, iaitu jatuhkan objek dari atas. Okey, untuk jatuhkan objek dari atas, kita masukkan block forever dan kita akan gabungkan dengan change Y by, macam yang diterangkan tadilah, dia menggunakan konsep paksi X dan paksi Y. Kenapa kita pilih change Y by ni? Sebab kita mahukan objek ni dia bergerak dari atas ke bawah. Maksudnya dekat sini, kita buat kat sini change Y by negative 10 contohnya, untuk kita bagi dia bergerak ke bawah dan ke bawah macam tu.
Okey, ni lah contoh dia. Kita akan gabungkan sekali dengan yang tadi tu. Kita boleh nampak kat sini lah objek ni dia boleh jatuh. Tapi bila dia jadi macam ni, bila dia jatuh, dia akan terus stay ke bawah. Macam mana kita nak bagi dia naik balik dekat atas dan kembali ke random position dekat belah atas? Kita perlu gunakan if then, dan kita akan gabungkan dengan bahagian operator ni, dan kita akan pilih yang ni. Kita masuk dekat sini, dan kita perlu tengoklah position dekat bawah ni, paling bawah berapa. Contohnya dekat sini negatif 190. Jadi kita akan masukkan kat sini Y position, dan kita akan masukkan balik macam yang dekat bahagian atas ni, go to random position and set Y to 180. Maksudnya dekat sini apa yang kita telah susun kat sini ialah kalau diamond ni ada dekat posisi negatif 190, maka dia akan naik balik ke atas ke random position dan juga bahagian atas pada paksi X182. Kita akan tunjuk contoh lah macam ni. Okey, ni saya akan tekan. Ni bila dia jatuh, okey, nampak tak, dia akan balik-balik ke atas. Macam tu contoh dia. Okey, langkah keempat pula ialah kita buatkan karakter kita tangkap objek yang sedang jatuh. Okey, untuk kita buat karakter kita tangkap objek tu, kita perlu gunakan blok if then juga. Dan sama, kita akan masukkan forever, if then. Lepas tu kita akan masukkan sini if touching crab, kita punya karakter. Lepas tu kita akan masukkan sama juga macam yang awal tadi, iaitu go to random position dan set Y to 182. Okey, untuk buatkan permainan ni lagi menarik, kita boleh juga tambahkan bunyi ataupun muzik kalau karakter kita berjaya tangkap sesuatu objek yang jatuh dari atas. Contohnya macam ni, kita pergi kepada sound dan kita akan pilih play until done, dan kita akan letakkan dekat sini. Okey, bila kita letak kat sini, saya akan tunjuk contoh lah. Kalau ketam ni dia berjaya tangkap diamond ni, maka bunyi ni akan dimainkan. Okey, setelah kita susun kita punya program tadi, yang terakhir ialah kita perlu untuk kira markah. Baik, untuk kira markah ni kita boleh gunakan block variable, dan kita akan setkan kepada satu markah setiap kali karakter kita menangkap objek yang jatuh tu. Okey, kita akan tunjuk macam ni. Kita akan pilih kat sini, kita boleh tulis markah. Bila kita dah tulis markah, dan kita boleh buat macam ni, susun macam ni. Dan kita akan masukkan dekat tadi tu set to 0. Mula-mula set to 0 lah. Maksudnya setiap kali kita tekan yang button hijau ni, bendera hijau ni, dia akan reset dan permainan baru bermula. Jadi mula-mula tu kita bubuh 0, dan kita akan masukkan dekat bahagian sini. Maksudnya bila dia sentuh, bila ketam ni sentuh objek, markah akan dikira 1. Jadi dah siap. Inilah dia permainan catch game yang kita dah buat sama-sama. Senang kan macam mana nak buat game ni? Okey, banyak lagi cara sebenarnya untuk anda cipta game ni mengikut kreativiti anda sendiri. Contohnya kat sini kita ada banyak jenis lah. Contohnya macam ni, kita boleh cipta macam ni. Dan untuk lagi menarik, kita boleh lagi tambah lagi banyak objek yang boleh jatuh. Jadi apa yang penting sebenarnya dekat Scratch ni adalah kreativiti kita sendiri. Okey, jadi kita dah tengok, kita dah tahu apa itu Scratch, kita dah belajar macam mana nak gunakan Scratch, dan kita dah belajar dah pun macam mana kita nak buat satu permainan video iaitu catch game. Jadi sebagai penutup, sebenarnya dalam Scratch ni ada banyak fungsi yang boleh bantu kita untuk memudahkan kita mencipta pelbagai perkara. Contohnya macam permainan video tadi, ataupun kita boleh cipta satu animasi ataupun satu seni interaktif yang boleh kita gunakan ataupun kita boleh bagi orang lain untuk gunakan untuk dimanfaatkan oleh mereka. Jadi, gunakan kreativiti anda sendiri untuk cipta sesuatu yang anda inginkan. Okey, daripada saya, sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Bye.